Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini saya akan membentangkan tentang unit khas polis menyiasat kesalahan terhadap kanak-kanak. Polis sering menghadapi kes di mana kanak-kanak menjadi mangsa, memerlukan campur tangan segera dalam situasi seperti keganasan rumah tangga atau penderaan seksual. Mereka mempunyai kuasa di kebanyakan tempat untuk bertindak demi kepentingan terbaik kanak-kanak semasa kecemasan, memutuskan keselamatan mereka atau memerlukan rawatan perubatan. Mengangkut kanak-kanak ke hospital atau tempat perlindungan mungkin perlu, dan agensi yang berkaitan seperti Mahkamah Dewana atau Perkhidmatan Kanak-kanak perlu dimaklumkan. Menyiasat kesalahan terhadap Dewana memerlukan kebijaksanaan dan kemahiran untuk mengumpulkan fakta tanpa menimbulkan trauma lagi kepada kanak-kanak yang didera. Jika pendera menghadapi tuduhan jenayah, profesional seperti pakar perubatan, pekerja sosial, pendakwa raya atau pakar mungkin perlu menyoal kanak-kanak itu. Mengekalkan hubungan positif dengan mahkamah, agensi kebajikan kanak-kanak dan pendakwa adalah penting untuk kerjasama yang berkesan. Meminimumkan trauma untuk mangsa kanak-kanak melibatkan penyatuan temu bual, mungkin melalui temu bual bersama atau merakam kenyataan awal kanak-kanak itu, bertujuan untuk mengelakkan kehadiran berulang mereka dalam prosiding rasmi. Penyelarasan antara prosiding mahkamah Dewana dan jenayah adalah penting. Pegawai polis yang mengendalikan kes sebegini mesti mempunyai sensitiviti dan kemahiran yang tinggi untuk menangani keperluan mangsa kanak-kanak dengan berkesan. Seterusnya, ini merupakan salah satu usaha yang telah dijalankan oleh Polis Diraja Malaysia atau PDRM dalam menangani kes yang berkaitan dengan kanak-kanak. Unit khas banteras pornografi kanak-kanak telah ditubuhkan oleh PDRM. Unit khas di bawah bahagian D11 Jabatan Siasatan Jenayah akan ditubuhkan bagi membanteras aktiviti pornografi kanak-kanak seperti diumumkan dalam Pembantangan Belanjawan 2023. Ketua Polis Negara Tan Sri Asrin Sani Abdullah Sani berkata Polis Diraja Malaysia PDRM mengalukan penubuhan unit itu yang akan bekerjasama erat dengan pelbagai agensi berkaitan bagi mengesan pelaku jenayah pornografi ini. Kita dapat lihat di sini ialah kesalahan terhadap kanak-kanak. Yang pertama ialah penderaan. Data Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat antara Januari hingga Jun 2022 juga mendedahkan terdapat 1,055 kes penderaan kanak-kanak berlaku. Daripada jumlah itu, 706 kes melibatkan perempuan, manakala 349 kes lelaki. Seterusnya ialah seksual. Menurut statistik yang dibekalkan oleh pihak Polis Diraja Malaysia PDRM, seramai 5,350 mangsa jenayah seksual kanak-kanak telah dilaporkan dari April 2017 hingga 2022. Kita dapat lihat di sini kes kesalahan terhadap kanak-kanak ini bukanlah sedikit tetapi banyak, dan hal ini perlulah kita ambil perhatian bagi mengelakkan perkara ini terus berlaku di masa hadapan. Seterusnya ialah langkah mengatasi penderaan kanak-kanak. Yang pertama, mengutamakan agenda kasih sayang dalam keluarga. Yang kedua, sifat perhatian dan sensitif terhadap keselamatan kanak-kanak. Yang ketiga, mendalami ilmu dan kemahiran keibubapaan. Ketiga-tiga perkara ini penting bagi memastikan anak mereka tidak merasa didera dan merasakan kasih sayang yang cukup yang diberikan oleh ibu bapa mereka. Seterusnya, langkah mengatasi seksual kanak-kanak. Yang pertama, kenal anggota sulit masing-masing. Perkara ini penting bagi memastikan kanak-kanak ini tidak menyentuh tempat sulit rakan mereka yang boleh mengakibatkan mereka terlibat dalam seksual kanak-kanak ini. Seterusnya, tidak melatih untuk anak-anak tidak bebas disentuh sesuka hati. Perkara ini penting bagi mengelakkan mereka terlibat dalam kes seksual kanak-kanak ini. Seterusnya ialah percayakan ibu bapa. Melalui proses percayakan ibu bapa, kanak-kanak yang didera secara seksual ini bakal memberitahu jika mereka mempunyai masalah dari segi seksual kepada ibu bapa mereka. Sekian saja daripada saya Tengku Ahmad Baihaqi bin Tengku Baharom di 2023 110742. Sekian, terima kasih.